Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya masih lagi untuk mengulas berkenaan dengan isu Spenco, berlanjutan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh KP S Prime hari ini berkenaan dengan S Prime nafi menuduh Muhyiddin terbabit dengan kontrak Spenco. Tetapi isu Spenco ini mula kita dengar apabila satu siasatan berlaku terhadap Spenco yang membabitkan penyelewengan melibatkan berbilion ringgit, iaitu duit rakyat. Kita juga mendengar kenyataan dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu ini, menyatakan bahawa Spenco ini menyebabkan kerugian begitu banyak daripada tahun 1990-an lagi. Jadi semalam kita juga melihat Muhyiddin Yassin sendiri telah pun menafikan bahawa beliau terlibat. Dengan sekeras-kerasnya beliau menafikan bahawa isu Spenco ini beliau tidak terlibat dan tidak terbabit dengan salah laku yang ada di Spenco. So apa yang saya lihat, Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba untuk menyalahkan kerajaan Pakatan Harapan sewaktu PRU ke-14 yang lalu. Dalam isu ini kita lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba-tiba kepanasan. Kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin nak kepanasan jika pihak S Prime hendak memanggil beliau untuk menyiasat kes Spenco ini? Kerana kes Spenco ini kalau kita lihat daripada kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana apabila dia menafikan bahawa beliau terbabit dengan sekeras-kerasnya tidak tahu berkenaan dengan isu Spenco ini, saya melihat di sini dia kata tomahan jahat ini turut berlegar di media massa dan media sosial tanpa sebarang butiran lengkap. Jadi isu-isu yang membabitkan Muhyiddin ini cuma dikeluarkan oleh media-media sosial, yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin kalau rasa media-media sosial ataupun media massa tidak bertanggungjawab dalam isu ini, Muhyiddin samanlah, itu part dia. Tapi saya melihat kenyataan Muhyiddin di sini, yang mana dia kata kerajaan sepatutnya mendedahkan kenapa surat niat LOI yang diberikan kepada sebuah syarikat lain oleh kerajaan Pakatan Harapan PH sebelumnya dibatal. Kita tahu kerajaan Pakatan Harapan pada PRU ke-14, Perdana Menterinya adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad daripada parti mana? Parti Bersatu. Muhyiddin Yassin waktu itu sebagai Menteri KDN dan kita tahu yang menjadi Menteri Kewangan waktu itu adalah Lim Guan Eng. So saya percaya Lim Guan Eng juga boleh memberitahu isu ini berkenaan dengan isu LOI ini. Ini adalah satu yang pada saya kita nak lihat siapa sebenarnya yang di sebalik pelantikan Spenco ini semula untuk menjadi kontrak yang perlu lagi selama 15 tahun ini. Apa yang kita tahu, dia membabitkan kerajaan Perikatan Nasional itu zaman Muhyiddin. Sebab itu ada satu syarikat yang telah pun saman kepada kerajaan berkenaan dengan isu Spenco ini. So hari ini Muhyiddin kepanasan dan menyalahkan kerajaan Pakatan Harapan. Saya rasa Muhyiddin sendiri terbabit dalam kerajaan Pakatan Harapan waktu itu. Kerana kalau nak panggil juga dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Isu ini tidak membabitkan Anwar Ibrahim, dia tidak membabitkan Rafizi, kerana isu ini membabitkan mereka daripada kalangan Parti Bersatu. Hari ini dikeluarkan oleh S Prime, yang mana Azam Baki kata nafi menuduh bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin terbabit dalam salah laku berhubung pembelian kontrak pembekalan dan penyelenggaraan kerajaan kepada Spenco. Di sini dia kata kenyataan yang dikeluarkan sebelum ini bersifat umum dan tidak pernah mengaitkan Muhyiddin dalam kes berkenaan. Pada masa yang sama beliau turut mempersoalkan apakah maksud penafian yang dibuat oleh Muhyiddin. Apakah maksud itu penafian ini sebenarnya? Saya hanya membuat kenyataan isu Spenco apabila ditanya media. Sama ada beliau Muhyiddin akan dipanggil untuk memberi keterangan. Jadi, saya sebenarnya tidak lagi menyatakan serta tidak membuat sebarang andaian mengaitkan Muhyiddin dalam isu Spenco. Itu satu perkara biasalah. Kita buat kenyataan tentang kemungkinan yang berlaku. Betul lah kenyataannya dikeluarkan oleh Azam Baki. Okey, sekarang ini dalam kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia sendiri menjadi Perdana Menteri. Betul. Menteri Kewangan Tengku Zabrul. S Prime siapa yang angkat? Azam Baki itu. Zaman Muhyiddin. So hari ini apabila Muhyiddin nak dipanggil oleh S Prime untuk disiasat berkenaan dengan isu ini, Muhyiddin kena jawab sebagai seorang yang menjadi mantan Perdana Menteri kita. Dia kena bertanggungjawab. Itu kerajaan waktu dia. Dan isu ini kalau Tengku Zabrul pun terlibat, ya dipanggil ataupun disoal siasat
isu Spenco ini. Tak payahlah Muhyiddin Yassin tiba-tiba kepanasan. Sekarang ni dia kepanasan seolah-olah dia terlibat dalam perkara ini. Kalau kita lihat kenyataan Muhyiddin Yassin yang paling menarik ya. Dia kata apa? Jangan samakan kedudukan saya dengan Perdana Menteri yang ke-10 yang juga merupakan Menteri Kewangan. Saya tahu kedudukan saya. Apa maksud Muhyiddin ini? Muhyiddin Yassin memang tak sama dengan Datuk Seri Ibrahim. Datuk Seri Ibrahim mempunyai ketegasan. Datuk Seri Ibrahim hari ini menjadi Perdana Menteri tak ambil gaji, menjadi Menteri Kewangan tak ambil gaji. Muhyiddin dalam waktu rakyat kena Covid, dalam waktu rakyat dalam susah, Muhyiddin dan menteri-menterinya sesen pun tak potong gaji. Yang dibuat Muhyiddin adalah suruh rakyat angkat bendera putih, lepas tu rakyat keluar ke WSP sendiri. Lepas tu hutang negara tiba-tiba mencecah 1.5 trilion. Jadi ini persoalan rakyat. Di sini Muhyiddin cakap, Muhyiddin menyamakan dakwaan terbaru ini dengan tuduhan sebelum ini membabitkan wang negara bernilai ratusan bilion. Nah, itu yang saya ulas tadi. Ini melibatkan Spenco. Yang di soal siasat sekarang ni isu Muhyiddin Yassin. Itu personal dia, tak sama. Tapi Spenco ini berlaku zaman dia juga. Jadi dia bertanggungjawab lah. Sama seperti tuduhan sebelum ini, kononnya saya menyeleweng wang negara bernilai ratusan bilion ringgit yang sehingga kini tidak ada bukti oleh mereka yang menuduh saya. Saya juga telah dibebaskan oleh Mahkamah Kuala Lumpur atas tuduhan rasuah berkaitan dengan projek Jana Wibawa. Okey, isu projek Jana Wibawa, betul Muhyiddin mungkin terlepas, tetapi Muhyiddin yang hari ini masih didakwa di mahkamah. Ya. Dan sebahagian pemimpin bersatu juga didakwa di mahkamah berkenaan dengan isu Jana Wibawa. Contohnya, Datuk Wan Saiful sedang didakwa hari ini atas kes apa? Kes projek Jana Wibawa. Kenapa dia di bawah projek Jana Wibawa? Projek yang ambil, yang dapat kontrak tender daripada Jana Wibawa ini tadi, didapati memasukkan duit ke dalam akaun personal atau akaun bisnes ataupun akaun company milik Wan Saiful. Jadi Wan Saiful didakwa dalam isu ini. Didapati hampir 7 juta ya ke dalam akaun company Wan Saiful. Projek ini daripada Jana Wibawa. So, ini antaranya. Sekarang ini Muhyiddin Yassin kata dia seolah-olah tak ada kes mahkamah. Muhyiddin Yassin ada kes mahkamah. Sebab itu dia kena kembalikan pasport dia setelah pulang daripada luar negara. Sebab kes itulah. Ya. Jadi dia tak payah nak bertolak dalih dalam isu dia. Muhyiddin hari ini adalah kluster mahkamah yang perlu lagi berdepan dengan kesnya di mahkamah itu, yang membabitkan integritinya yang pernah menjadi Perdana Menteri. Jadi tak perlu Muhyiddin nak cerita. Hari ini satu kes pun kalau kamu sangkut dan didapati bersalah, duduk penjara dan denda. Sama kes Muhyiddin ni, dia ada 2-3 kes, kalau sangkut dua-duanya duduk dalam, sama macam Najib. Najib berpuluh kes, sangkut satu, dah duduk 12 tahun. Kalau sangkut 10, tak 120 tahun. Samalah kes Muhyiddin ni. Jadi tak payahlah Muhyiddin nak berdabik dada, dan tak payahlah dia nak merasa kepanasan dalam isu ini. Muhyiddin Yassin selama ini menggunakan media massa, menggunakan media elektronik, menggunakan sosial media untuk menghentam Pakatan Harapan, untuk menghentam DAP. Kita tahu sewaktu dia menjadi kerajaan, berapa ratus juta untuk dia menggunakan media ni untuk dia mempromosikan diri dia. So itulah ulasan saya dengan Muhyiddin ini. Tak perlu kepanasan, kerana kamu perlu bertanggungjawab sebagai bekas Perdana Menteri dan akan menjadi PM tepi selamanya. Kamu perlu jawab jika SPRM panggil kamu. Inilah ketegasan yang kita lihat daripada kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri yang ada hari ini. Akan memanggil mana-mana pun sebelum-sebelum ini pernah memegang jawatan penting negara untuk disiasat jika berlakunya salah laku dalam urus takbir yang membabitkan wang rakyat. Nah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Thank you.